Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami nama saya Nur Aisyah binti Abdullah, nombor matrik di 1831094. Okey, hari ini kami akan bentang kod etika bahagian C, iaitu tanggungjawab profession. Okey. Pertama saya akan terangkan pengenalan. Kaunselor perlu mempunyai hasrat untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur dan tepat apabila berhadapan dengan orang awam dan profesional lain. Mereka hendaklah menjalankan amalan mereka dalam suasana yang tidak diskriminatif dalam lingkungan sepadan profesional dan kompetensi peribadi dan mematuhi kod etika kaunselor lembaga kaunselor. Kaunselor hendaklah melibatkan diri secara aktif dalam pertumbuhan profesional peringkat tempatan, negeri dan negara yang memupuk perkembangan dan kemajuan kaunseling. Kaunselor hendaklah advocate untuk memupuk perubahan pada kehidupan individu dan kelompok, serta hapus halangan yang menyekat pemberian atau akses kepada perkhidmatan yang sesuai yang disediakan. Kaunselor bertanggungjawab kepada orang awam untuk menjalankan amalan kaunseling yang berasaskan kepada pendidikan yang tepat dan teliti. Seterusnya, kaunselor hendaklah melakukan aktiviti penjagaan kendiri bagi mengekalkan dan memupuk kesejahteraan emosi, fizikal dan mental mereka supaya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab profesional secara terbaik. Kod etika kaunseling C1 iaitu pengetahuan tentang piawaian. Kaunselor bertanggungjawab untuk membaca, memahami dan mematuhi kod etika kaunseling serta undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Maksudnya, kaunselor ni dia tak boleh nak sesuka hati ikut secara dia macam mana dia nak buat sesi semua. Kaunselor kena nak buat apa-apa perlu mengikut yang telah ditetapkan. Macam tu. C2 pula merujuk kepada kompetensi profesional. C2D memantau keberkesanan, di mana kaunselor memantau keberkesanan mereka sebagai profesional secara berterusan dan mengambil langkah tertentu untuk memperbaikinya apabila perlu. Kaunselor dalam sektor persendirian dan swasta perlu mengambil langkah untuk mendapatkan penyelenggaraan sejawatnya yang berdaftar dan bertauliah bagi mereka kebolehan dan kebersamaan mereka sebagai kaunselor. Maksudnya kat sini, sambil kaunselor buat sesi ataupun membantu klien, sambil tu dia cuba juga untuk perbaiki dirinya. Contoh, kaunselor ni jumpa klien yang ada masalah suka hantar tugasan lewat. So, sebagai kaunselor pun perlu ambil iktibar bahawa yang dia pun tak boleh buat benda sama apa yang dia telah membantu klien tu. Macam tu. Yang ketiga, iklan C3 iaitu iklan dan mendapatkan klien. C3A, pengiklanan. Apabila mengiklankan atau memperkenalkan perkhidmatan mereka kepada orang awam, kaunselor hendaklah menyatakan kelayakan mereka dengan tepat dan benar, yakni tidak mengeluarkan dan memperdayakan atau menipu. Maksudnya di sini, apa yang diiklankan dekat klien, contoh macam pelajar degree kan ada letak gambar dan semua kan. So, diorang iklankan, diorang suruh kat situ nama diorang, kos diorang. So, diorang kena tulis dengan tepat dan benar lah. Diorang tak boleh tipu. Senang untuk orang merujuk dekat dia. Dan apa-apa kalau berlaku pun, bila kena sebut, kaunselor tu yang jumpa sebenar lah, maksudnya bila panggil tu kaunselor sebenar lah yang keluar, bukan kaunselor tipu. Macam tu. C4 pula kelayakan profesional, iaitu C4B tauliah. Kaunselor hendaklah menyatakan dan memaparkan hanya sijil pendaftaran dan sijil perakuan amalan semasa yang sah sahaja. Maksudnya ialah apa kita tahu, kalau kita nak jadi kaunselor, kita kena ada lesen. Sekurang-kurangnya kita perlu ambil degree dulu kan. Macam itulah.
Okey, itu saja dan saya akan serahkan kepada Najwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa binti Muhammad Nasuha. Nombor matrik D183111082. Baiklah, saya akan sambung untuk pembentangan seterusnya, iaitu C5, iaitu diskriminasi. Diskriminasi ini adalah kaunselor dilarang terlibat di dalam atau membenarkan apa-apa bentuk diskriminasi berdasarkan umur, budaya, ketidakupayaan, etnik, ras, agama atau kepercayaan, jantina, status perkahwinan atau pasangan, bahasa pilihan, status sosioekonomi ataupun sebarang asas yang ditetapkan oleh undang-undang. Mereka juga dilarang untuk mengamalkan diskriminasi terhadap klien, pelajar, pekerja, individu yang disedia atau peserta yang terlibat dalam penyelidikan dengan cara yang memberikan impak negatif kepada individu itu. Okey, seterusnya adalah C6, iaitu tanggungjawab awam. Tanggungjawab awam ini kami memilih C6B, iaitu laporan kepada pihak ketiga. Laporan kepada pihak ketiga ni adalah kaunselor ni dia hendaklah melaporkan dengan tetap, jujur dan juga objektif aktiviti dan pertimbangan profesional mereka kepada pihak ketiga, termasuk mahkamah, syarikat insurans, kesihatan dan juga penerima laporan, penilaian dan lain-lain. Seterusnya adalah tanggungjawab kepada profesional lain, iaitu C7. C7A iaitu kenyataan umum peribadi, iaitu apabila membuat sebarang kenyataan peribadi dalam konteks awam, kaunselor ni hendaklah menjelaskan bahawa mereka ni bercakap dari segi perspektif peribadi dan bukannya bagi pihak semua kaunselor ataupun profesion kaunseling itu. Okey, untuk pembentangan kami ni, kami memilih satu isu ini, iaitu contoh isunya kisah suatu hari seorang klien yang bernama Ahmad telah datang berjumpa dengan seorang kaunselor untuk menyatakan bahawa dia mempunyai masalah di tempat kerja. Ahmad ini dia berumur lingkungan 24 tahun dan seorang pekerja yang sedang bekerja di bawah syarikat di Kuala Lumpur. Di dalam syarikatnya itu, Ahmad ni seorang pekerja yang terbaik dan juga sering mendapat pujian daripada kawan-kawannya dan juga ketua di dalam syarikatnya itu. Suatu hari Ahmad ni telah menceritakan kepada kaunselornya bahawa dia menjadi kurang bersemangat dan tidak dapat untuk menunjukkan sikap profesionalnya yang baik ketika waktu dia bekerja. Ahmad juga menceritakan kepada kaunselor bahawa dia menjadi seperti ini disebabkan oleh isunya bersama kekasihnya, iaitu mempunyai konflik di dalam hubungan mereka sejak beberapa hari lalu. Oleh itu, Ahmad ni meminta kaunselor untuk membantunya dalam menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Okey, untuk penyelesaian isu bagi isu Ahmad tadi, kami membincangkan bahawa kaunselor ni sebagai kaunselor dalam membantu isu klien ini, iaitu Ahmad, kaunselor perlu mencadangkan kepada kliennya, iaitu Ahmad, supaya dia mengambil cuti tanpa gaji di tempat kerjanya itu. Ini kerana dengan masa yang ada ataupun cuti yang diambil, mungkin Ahmad dapat berfikir dengan baik dan juga positif untuk menyelesaikan masalah peribadinya. Jika Ahmad pergi bekerja dalam keadaan yang mempunyai masalah, mungkin keadaan atau prestasi kerja Ahmad akan menjadi lebih teruk dan mungkin juga Ahmad boleh kehilangan pekerjaan hanya disebabkan masalah konflik bersama kekasihnya itu. Oleh itu, berdasarkan kami membincang bahawa isu Ahmad ini kami berdasarkan kod etika kaunseling yang sesuai, iaitu merujuk kepada iaitu sesuai digunakan dalam isu Ahmad, iaitu C7, tanggungjawab kepada profesional lain, iaitu merujuk kepada C7A, kenyataan peribadi umum bahawa kaunselor itu juga mempunyai masalah yang hampir sama dengan Ahmad. Mungkin dengan cara ini Ahmad dapat mengikut cara yang hampir sama dengan Ahmad dapat mengikut cara kaunselornya dalam menyelesaikan masalahnya dengan baik dan akan menjadikan Ahmad ini lebih bersemangat
untuk memulakan kerjanya selepas masalahnya selesai, dan juga terbuka minda dalam menyelesaikan masalahnya dengan berfikiran positif. Okey, itu saja pembentangan kami. Terima kasih.